Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar, hari ini kita akan buat pembelajaran secara offline sahaja. Okey, jadi kita dah masuk kepada membina perwakilan data. Jadi awak boleh rujuk kepada buku teks awak bermula daripada muka surat 268. Okey, jadi untuk perwakilan data ada 5 cara. Yang pertama ialah carta palang yang akan kita belajar pada hari ini. Diikuti oleh carta pie, yang ini bentuk bulat yang kita perlu guna jangka lukis dan juga protektor. Graf garis, dia sama macam carta palang, bezanya graf garis dia perlu garis. Carta palang dia kena guna palang. Okey, yang ini ialah palang. Plot titik dan juga plot batang dan daun. Okey, jadi untuk hari ini kita fokus kepada carta palang sahaja. Okey, sila lihat carta palang ni dalam buku teks awak muka surat 268 dan 269. Okey, carta palang ialah perwakilan data yang menggunakan palang, iaitu palang-palang kalau awak nampak ada palang kuning, hijau, biru, merah ni untuk mewakili data. Dan carta palang sesuai digunakan untuk membuat perbandingan antara kategori. Okey, jadi apabila kita nak lukis carta palang, kita perlu ada paksi mencancang dan paksi mengufuk. Okey, yang berdiri ni ialah paksi mencancang, yang baring ni ialah paksi mengufuk pelajar. Okey, kemudian setiap paksi dia perlu dilabelkan. Contoh label untuk paksi mengufuk mata, paksi mencancang labelnya rumah sukan. Okey, kemudian kita letak dia punya senggatan. Jadi yang ini maksudnya ialah senggatan. Kalau kita lihat semuanya sama senggatannya. Okey, sifir 5 digunakan. Kemudian kita palang untuknya rumah sukan ada kuning, hijau, biru dan merah. Okey. Jadi akhir sekali kita perlu buat dia punya tajuk. Tajuk ni penting. Apa tajuk awak punya carta palang? Okey, mata rumah sukan. Awak lihat perkataan huruf pertama bermula dengan huruf besar. Ini untuk tulis tajuk ya. Huruf pertama mesti huruf besar diikuti oleh huruf kecil dan lain. Okey, kita terus kepada contoh 3 dalam buku teks awak pada muka surat 269. Okey, jadi saya akan lukis bersama-sama dengan awak, kemudian awak akan jawab latihan. Okey. Okey, contoh 3, jadual kekerapan berikut menunjukkan aktiviti masa lapang bagi murid tingkatan 1 bakti. Bina satu carta palang. Dia dah nyatakan dah dalam soalan dia suruh kita bina carta palang. Okey. Untuk mewakili data tersebut dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data. Jadi dia dah bagi jadual kekerapan. Okey, aktiviti membaca berapa orang. Jadi kekerapan ni kita boleh tulis dia sebagai bilangan murid. Jadi bila kita nak tulis, nak labelkan dalam paksi nanti, kita kena tulis bilangan murid, bukan kekerapan. Kekerapan ni maksudnya bilangan murid lah. Membaca 8 orang, menonton televisyen 9 orang, melayar internet 7, bersenam 6, mendengar lagu 4. Okey, jadi bila kita nak tulis nanti, nak bina carta palang, kita akan lihat skor yang paling kecil kepada yang lebih sehingga yang paling besar. Jadi skor kita boleh mula daripada nombor 2. Okey, jadi 2, 4, 6. Nanti kita akan lihat macam mana caranya. Okey, ini buku awak. Saya ambil buku kotak-kotak awak. Okey, yang ini ialah jadual kekerapan yang telah diberikan tadi dalam soalan. Okey, kekerapan ni saya tukar dia kepada bilangan murid. Okey, saya tukar dia menjadi bilangan murid. Okey, bilangan murid. Jadi saya nak labelkan, jadi saya guna label bilangan murid, bukan kekerapan. Okey, jadi saya dah siap dah dia punya garisan paksi mencancang yang berdiri, kemudian paksi mengufuk yang baring ni pelajar. Okey, bila kita nak lukis carta palang, kita boleh pilih mana-mana label ni, aktiviti bilangan murid ni kita nak letak mana-mana pun boleh. Contoh aktiviti saya nak letak dekat paksi mencancang. Okey, paksi mengufuk. Paksi mengufuk, paksi yang baring ni. Saya nak letak aktiviti kat sini. Jadi saya labelkan paksi mengufuk dengan aktiviti. Mesti labelkan. Okey. Kemudian paksi mencancang saya labelkan dengan bilangan murid. Jadi bilangan murid. Jadi saya tiru je dalam soalan. Okey.
Jadi lepas labelkan, awak kena buat sengatan dia. Okey, aktiviti kita ada 5. Jadi saya mesti bermula dengan kosong di sini pelajar. Jadi bilangan murid mesti bermula dengan kosong. Jadi awak nampak kita mula dengan 4, akhir dengan 9. Jadi kalau saya buat jarak 2 kotak, jadi kat sini saya mula dengan kosong, 2. Saya selang 2 kotak, saya dapat 4 dekat sini. Selang lagi 2 kotak, 6. Selang lagi 2 kotak, 8. Selang lagi kotak, 10. Jadi maksudnya kotak yang tidak disengat ni, tak ada buat sengatan, ini maksudnya nombor ganjil. Okey, jadi 1, 3, 5, 7, 9. Jadi saya tak labelkan. Saya labelkan nombor genap. Mesti bermula dengan kosong. Okey. Kemudian aktiviti ni pun saya buat dia punya sengatan dia. Okey, kita mula dengan aktiviti membaca. Jadi saya tulis membaca. Okey, kemudian menonton televisyen, saya tulis selang juga 2 kotak menonton televisyen. Jadi kalau tak cukup saya tulis dekat bawah je. Okey, selang lagi 2 kotak, yang ini ialah melayari internet. Okey, melayari internet. Jadi saya kena tulis macam ni. Okey, bersenam, selang lagi 2 kotak, bersenam. Okey, selang lagi 2 kotak ialah mendengar lagu. Okey, jadi kena dekat garisan tu pelajar. Macam ni. Mendengar lagu. Okey, jadi saya dah labelkan untuk paksi mengufuk ni dengan aktiviti. Kemudian saya buat sengatan dan saya tulis apa aktiviti yang ada. Okey. Selesai saya dah buat paksi mengufuk dan mencancang. Kemudian saya buat dia punya palang pelajar. Okey, jadi saya mula dengan membaca. Okey, kalau kita lihat dalam buku teks, dia buat kotak tengah-tengah. Jadi macam ini, saya buat kotak daripada, okey, kalau macam ni saya buat kotak daripada mana? Okey, sebab membaca dia kata tengah-tengah dekat sini. Okey, jadi yang ini saya betulkan. Okey, tak ada masalah. Awak betulkan je balik. Dah terpadam dah sekali dia punya tu. Okey. Okey, yang penting labeling ni. Nak buat kotak kan? Okey, nak buat dia punya ni. Okey, jadi saya nak kena padam yang sebelah sini dulu. Okey. Betul lah. Sepatutnya dia garisan yang betul. Pelajar saya dah terpadam. Okey, jadi saya ambil daripada buku teks. Yang saya ambil kotak yang ini. Ini untuk membaca. Membaca 8. Jadi saya kena guna pembaris saya. Okey, gunalah pembaris untuk awak buat palang dia pelajar. Okey. Pembaris ni penting lah supaya nampak cantik awak punya palang. Okey. Okey, jadi kotak yang pertama 8 Jadi saya akan berhenti dekat nombor 8. 4 ni, saya palangkan dia. Okey, satu lagi kotak saya ambil. Okey, nampak nombor 8. Saya berhenti dekat 8 ni. Kemudian saya buat. Okey, jadi ini untuk membaca. Jadi saya labelkan membaca dekat sini. Okey, untuk satu kotak yang ini ialah untuk membaca. Okey, awak nampak kosong dengan membaca ni kita kosong satu kotak. Jadi untuk membaca dan menonton televisyen saya kena kosongkan satu kotak juga. Jadi kotak dekat sini untuk menonton televisyen. Okey, menonton televisyen 9. Jadi saya kena berhenti di sini. Okey, kenapa saya ni? Okey. Saya buat lagi kotak kat sini. Okey, 9. Nampak? Okey, jadi saya tandakan kat sini. Jadi ini ialah untuk palang menonton televisyen. Jadi tulislah, mungkin awak boleh tulis sengit macam ni, menonton televisyen. Okey, boleh. Okey? Ataupun awak nak tulis tegak pun boleh. Menonton televisyen dekat sini. Okey, kemudian selang lagi satu kotak buat untuk melayari internet. Okey, melayari internet adalah 7. Jadi kena buat kat sini 7, cari. Okey. Susah juga tulis. Okey.
Jadi untuk melayari internet 7. Okey, labelkan melayari internet. Nampak ada selang satu kotak kat sini pelajar. Melayari internet. Okey, selang satu kotak lagi untuk bersenam. Okey, bersenam sampai 6. Jadi kita berhenti kat sini. Okey, jadi ikut dalam kotak dalam buku awak Okey. Bersenam. Dan akhir sekali mendengar lagu ialah 4. Jadi selang lagi satu kotak. 4 sampai sini. Okey, dah siap dah. Okey, jadi ini mendengar lagu. Okey, tulisan dah tak betul dah. Okey, baik. Dah selesai dah. Jadi dah selesai awak punya carta palang awak. Okey, selesai buat carta palang. Okey, awak nak warnakan awak punya palang pun boleh. Awak nak biar ada kosong macam ni pun tak ada masalah. Okey, kita kena buat dia punya tajuk pelajar. Okey, jadi tajuk dia tadi ialah tajuk dia apa? Aktiviti masa lapang. Kita ambil daripada soalan ni. Okey, jadi tajuk dia ialah aktiviti masa lapang. Perlu ditulis di atas carta palang awak. Aktiviti A mesti huruf besar, masa M huruf besar, lapang L huruf besar. Okey, jadi huruf yang pertama mesti huruf besar untuk dia punya tajuk. Okey, jadi dah selesai awak punya carta palang awak. Okey, jadi ini ialah yang dalam buku teks awak. Awak lihat dekat sini, dia dah sertakan langkah. Okey, sekiranya awak letak bilangan murid pada paksi mencancang, awak akan dapat carta palang awak dalam bentuk berdiri. Okey, tapi kalau awak letak bilangan murid pada paksi mengufuk, awak akan dapat palang awak dalam keadaan baring macam ni. Jadi awak boleh pilih, nampak ada perkataan atau. Awak boleh tulis paksi mencancang dia bilangan murid ataupun paksi mengufuk dia bilangan murid. Jadi awak akan dapat dua carta palang yang berbeza. Okey? Okey, jadi ini untuk melibatkan, yang ini melibatkan satu set data sahaja. Kalau kita lihat dekat sini, hanya melibatkan satu set kekerapan sahaja. Okey, kalau dia melibatkan dua set kekerapan, yang ini ada dalam buku teks awak dalam contoh 4 muka surat 270. Okey, jadual berikut menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan murid dalam kuis sains dan matematik. Jadi dia ada dua data pelajar. Bina satu carta palang untuk mewakili dua set data tersebut. Jadi dekat sini dia ada dua set data. Jadi sama juga awak buat. Okey, awak tengok dia punya jadual kekerapan. Kemudian kita buat dekat sini, saya daripada contoh buku teks ni dia tulis paksi mengufuknya ialah murid, paksi mencancangnya dia ambil markah. Okey, jadi kita akan nampak ada dua palang pada setiap nama murid. Kenapa? Sebab satu markah untuk kuis sains, nampak dia dah ada tulis petunjuk dekat sini. Jadi petunjuk ni penting untuk dua set Okey, jadi kuis sains dia warnakan warna oranye, kuis matematik dia warnakan warna pink dekat sini. Jadi kita dapat beza. Ini ialah kuis sains, ini ialah kuis matematik. Jadi petunjuk ni penting pelajar kalau melibatkan dua set data. Dia melibatkan dua set data. Kalau satu set data saja macam tadi yang kita buat, yang ini tak perlu ada petunjuk. Cukup dia punya label dan kategori dia apa. Tapi kalau melibatkan dua set data, mesti ada petunjuk. Kalau awak tak nak warna, awak boleh lorekkan juga. Contoh kuis sains ni lorek dia macam ni. Okey, kuis matematik dot 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 boleh. Jadi awak lorekkan dan dot 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 dia. Jadi awak dapat beza. Petunjuk ni saya tahu, okey ni kuis sains. Okey, yang ini kuis matematik. Okey, jadi cara dia sama, kena buat paksi mencancang dan paksi mengufuk. Labelkan setiap paksi. Kemudian kita mula dengan kosong. Jadi kalau paksi mencancang ni dia punya markah, jadi kita mula dengan kosong. Kita tengok, okey markah 30, 35, 45, 50. Okey, jadi kita boleh guna skala 10, 20, 30, 40, 50. Okey, kemudian awak ambil satu kotak untuk kuis sains, satu kotak lagi untuk kuis matematik. Maksudnya satu kotak lain, satu kotak ni lah. Kemudian selangkan dia. Okey, jadi kalau kat sini selang satu kotak, jadi sini pun selang satu kotak untuk Aifin dan juga Haris. Jangan lupa label setiap paksi dan masukkan nama. Jangan awak biarkan je. Tergantung murid ni siapa, mesti ada nama dia. Rujuk dekat jadual kekerapan. Okey. Kemudian kuis sains tak perlu tulis kat sini kuis sains sebab awak dah ada petunjuk dekat sini.
Okey, jadi yang penting petunjuk ni perlu tulis untuk 2 set data. Dan akhir sekali, mesti tulis dia punya tajuk. Okey, apa tajuk carta palang awak? Okey, boleh tengok daripada soalan. Okey, markah kuis sains dan matematik. Jadi markah M huruf besar, kuis K huruf besar, sains S huruf besar dan huruf kecil semua matematik M huruf besar. Jadi kena tulis tajuk ni di atas carta palang awak. Okey? Jadi awak nampak beza carta palang yang ada satu set. Okey, jadi gunakan keseluruhan kotak. Awak boleh guna sama ada carta palang berdiri ataupun carta palang yang terbaring macam ni. Okey? Ataupun yang ini melibatkan 2 set. Jadi 2 set dia akan ada 2 palang. Dan yang penting dia punya petunjuk. Menunjukkan apa? Palang yang pertama apa? Palang yang kedua apa? Okey? Okey, jadi saya harap awak boleh rujuk pada buku teks awak. Nanti kita akan masuk minggu depan apabila kita bersemuka, kita akan masuk kepada carta pai dan seterusnya pelajar. Okey? Jadi lepas ni saya akan berikan awak latihan. Sila buat rujuk pada video yang saya berikan. Kemudian hantar kepada saya secara personal Telegram. Okey, jadi kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu depan. Terima kasih pelajar. Bye.